Datuk, sebelum bergenjak ke IWK, sahabat saya dari Timbalan Menteri dah baca. Jawapan Timbalan Menteri mengundang saya untuk bertanyakan penjelasan lanjut ya. Jelas dari jawapan tadi, One MDB ini adalah syarikat kerajaan. Kita tak dispute apa-apa, kita tak petikai. Niat murni penubuhannya pun kita tak petikai. Kalau perlu ada capital injection daripada kerajaan pun kita setuju. Cuma saya perlukan penjelasan berkenaan dengan langkah pengecilan cukai. Isunya bukan apa. Kita pun sedia maklum dalam antara komponen dalam teguran audit terhadap syarikat milik kerajaan ini ya, ialah bila untung mereka tak buat apa-apa bayaran kepada kerajaan. Betul ya, Menteri akan menjelaskan bahawa mereka terlibat dengan pelbagai sumbangan bentuk lain, tangible atau intangible, peluang kerja ke dan sebagainya ya. Antara teguran audit juga ialah syarikat JLC ini, kerajaan harus tampilkan satu polisi yang jelas bahawa pada berlaku keuntungan daripada aktiviti perniagaan mereka, mestilah pada bahagian keuntungan itu ada sumbangan balik yang jelas. Dan itu berlaku pada banyak. Yang rugi itu kita tak cakap lah, tapi yang untung pun tak bagi sumbangan balik. Pada ketika apa dia JLC, mereka mendapat kelebihan daripada bidang perniagaan kerajaan, padahal prestasi mereka berbanding syarikat swasta dalam bidang yang sama. MAS dengan AirAsia itu jauh lebih baik, padahal MAS itu government link company ya. Public bank berbanding Maybank ataupun CIMB ya, ataupun Telekom berbanding dengan Celcom, Digi dan Maxis ya. Maxis bukan Maxis ya. Jadi ketika mereka menikmati kelebihan, kerajaan bantu peluang perniagaan pada mereka, membuka ruang seluasnya. Pada keuntungan kita berikan pengecualian cukai yang tak ada polisi bayaran balik yang jelas. Itu satu, saya mohon Timbalan Menteri jelaskan. Yang kedua ialah, semalam saya timbulkan soal keuntungan yang pantas pada kadar yang pantas. One MDB muncul buat pelaburan dalam Petro Saudi yang kita pun tak tahu banyak mengenainya. Kemudian dia buat disposal of investment. Dia melepaskan beberapa pegangan pelaburan dia dan dia bawa cash balik lebih kurang lebih 400 juta. Okey. Maknanya mereka ni sebuah syarikat yang hebat. JLC lain patut belajar daripada mereka ni. Return on investment tu memberi pulangan sangat pantas ya. Itu juga barangkali Timbalan Menteri boleh memberikan penjelasan lanjut ya, berkenaannya. Yang saya timbulkan soal itu adalah saya memetik wawancara Ketua Eksekutif One MDB dalam Malay Mail 11 bulan 10 tahun 2010 yang menyebut bahawa dalam operasi MDB ni mereka tidak menerima sebarang capital injection daripada kerajaan melebihi 1 juta. Jadi yang saya timbulkan ialah dalam buku belanjawan perbandaraan ini, tiba-tiba ada sudah pun tertera di situ amount 1.11 bilion. Jadi tidakkah yang Berhormat Timbalan Menteri nampak di situ semacam misleading dari sudut kenyataan di pihak Ketua Eksekutif One MDB yang memerlukan penjelasan kita? Terima kasih. Yang Berhormat, saya kira itulah yang telah saya jawab tadi, bahawa 1 juta ini merupakan suntikan modal kepada satu MDB yang dibuat peringkat awalnya. Tapi yang 400 juta ini bukan merupakan suntikan modal. Ini untuk digunakan untuk menampung perbelanjaan dalam proses relokasi pengkalan TUDM. Dia maknanya dia tak masuk sebagai modal kepada satu MDB. Ini hanya perbelanjaan yang dikongsi bersama. Yang dikongsi bersama. Satu MDB juga perlu mengeluarkan wang melalui bond yang diisu dan sebagainya. Dan juga kerajaan Malaysia melalui perjanjian yang telah dibuat juga perlu menampung sebahagian. Jadi yang 1.1 bilion bukannya suntikkan modal. Itu yang dimaksudkan barangkali. Saya tak baca yang CEO punya itu, saya minta maaf lah. Kalau menteri saya kata dulu tadi 2 hari lepas dia kata kalau surat khabar ni dia pun tak apa yakin, tapi saya tak baca. Tapi tak apa. Tapi barangkali itulah maksud
bukan merupakan suntikan modal melebihi 1 juta. Ini adalah perbelanjaan untuk menampung perpindahan TUDM dan juga polis udara daripada Sungai Besi ke tempat-tempat lain yang telah bukan saja perpindahan tetapi dia buat kamp baru dan sebagainya, ya. Dan banyak kamp, dia tidak pindah satu tempat, dia banyak pindah. Dari segi keuntungan, ya, keuntungan itu memang sebenarnya ada dasar di Kementerian Keuangan melihat semua syarikat-syarikat milik keuangan yang mana untung dan yang mana mampu untuk memberi dividen, memang diarah, bukan diminta pun diarah oleh Kementerian Keuangan supaya membayar dividen. Tetapi kita juga mestilah melihat, ya, bahawa syarikat-syarikat ini memang untung dan mampu untuk membayar dividen. Kalau mereka masih terlibat dengan perniagaan yang memerlukan guna keuntungan, maka ini adalah timbang rasa. Tetapi dari segi prinsipnya memang yang mana untung perlu didividenkan kepada kerajaan, kerana inilah yang kita nak. Bukan kita belanja saja, tapi untung pun nak juga masuk sebagai keuntungan yang boleh digunakan sebagai hasil untuk kerajaan menampung perbelanjaan seterusnya. Dari segi ketiganya, yang untung cepat tu tak apalah, asalkan untung, jangan rugi. Rugi cepat kita tak sukalah, tapi kalau untung cepat eloklah. Saya rasa tidak ada masalahnya di situ, ya. Indra Mahkota, saya ada, nanti bila saya jawab Indra Mahkota, boleh Indra Mahkota jawab, tanya. Banyak saya nak jawab Indra Mahkota. 1dB boleh.